Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripada Allah pada pagi ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mukadimah pada pagi ini, kita nak bicara berkaitan tentang kita sekarang berada di bulan Zulkaidah. Memang tak dinafikan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita baru berlalu Ramadan, rasa bersedih meninggalkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian meninggalkan Syawal pula dengan kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi dan sebagainya. Namun kita kena maklum, hari ini kita berada di bulan Zulkaidah, yang mana bulan Zulkaidah ini merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi salah satu daripada bulan-bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan haram, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan satu lagi yang terpisah iaitu Rajab. Ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Baik, sejarah bulan haram ni tuan-tuan adalah dilakukan bermula daripada zaman jahiliyah. Orang Arab jahiliyah, mereka tinggal di zaman peperangan. Jadi mereka meletakkan adanya bulan-bulan haram ini adalah sebagai bulan yang akan menyebabkan mereka ni akan berhenti berperang. Masuk saja dalam bulan haram, maka tidak ada pengkhianatan, tidak ada peperangan, tidak ada pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Namun, mereka telah melakukan, kita istilahkan apa tuan-tuan, dia berpindah-pindah. Kejap bulan haram ni Rejab, nanti dipindah pula jadi Safar. Kemudian dipindah pula. Kenapa? Bila berlaku peperangan, nak masuk saja ke bulan haram, maka mereka melakukan helah. Kalau kita berhenti, maka perang tak selesai dan kita tak menang. Jadi kita tangguh. Nanti kita lanjutkan bulan haram bulan depan. Macam tu kaedah dia. Sebab itu peperangan-peperangan zaman silam dikenali sebagai peperangan Fijar. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat sirah. Peperangan itu dikenali sebagai perang Fijar. Kerana apa? Sebab perang itu dilakukan di dalam bulan-bulan haram. Jadi datangnya agama Islam dan datangnya Nabi SAW, Allah menetapkan adanya bulan-bulan haram. Faedah bulan haram ni seperti mana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sesiapa yang melakukan ibadah pada bulan haram, Allah akan gandakan pahalanya, dan sesiapa yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram, Allah akan gandakan azabnya. Bahasa mudahnya, bulan haram ni dia sama macam tanah haram. Kan? Kita pergi ke tanah haram, kita meyakini melakukan amal soleh di tanah haram, Allah gandakan pahala kita. Dan melakukan kemaksiatan di tanah haram, Allah akan gandakan azabnya. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Samalah. Sama. Melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan di bulan haram, sama macam orang yang melakukan di tanah haram. Sama ada ganjarannya digandakan ataupun azabnya digandakan. Apa tujuan Allah datangkan ini? Ini adalah sebagai tarbiyah kepada orang mukmin. Pendidikan kepada orang mukmin. Kita baru melepasi Ramadan. Macam-macam ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita melakukan ketaatan, kita rajin berpuasa, rajin baca Quran, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Habis tempoh 30 hari, kita masuk Syawal. Syawal kebiasaannya kita akan jadi leka lah, jadi lalai. Kemudian adanya datangnya Zulkaidah ini adalah untuk grab balik kita balik.
Sebab apa? Bila masuk bulan Ramadan, kebiasaan kita ni, kalau bahasa orang kita ni, jumpa orang-orang yang jarang-jarang pergi masjid ni, kita sudah kata apa? Ramadan lah baru saya nampak awak pergi masjid. Tuan-tuan jangan kata macam tu. Sebab memang tujuan Ramadan itu untuk melatih orang mukmin ni jadi baik. Itu tujuan dia. Kalau orang tak datang masjid bulan Ramadan, itu masalah besar. Jadi kalau dia ada keinginan untuk datang ke masjid, melakukan ketaatan pada bulan Ramadan, tercapailah tarbiyah daripada Allah tu. Jadinya sekarang bulan haram ni adalah bulan tarbiyah. Datang lagi sekali setelah sebulan Syawal kita leka ni, jadi adanya Zulkaidah menarik balik orang-orang mukmin ini untuk kembali melakukan ketaatan. Menambah-nambah lagi ketaatan. Dulu kita sibuk buat tadarus. Mana-mana masjid berlumba-lumba buat tadarus. Kenapa habis Ramadan kita tak buat? Kita hanya jadikan sebagai rutin tahunan je. Sepatutnya ia adalah rutin bulanan. Cuba kita buat satu takwim baru. Kita target nak khatam Quran 3 bulan bulan haram ni. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Muharram nanti kita khatam. Kalau sebelum ni kita ada 6 kumpulan pada bulan Ramadan, mungkin yang sekarang ini kita target dia minima 6. Kita target mungkin 9 kumpulan ataupun 12 kumpulan. Selalu saya akan sebut benda ni supaya kita kena tahu ibadah Ramadan ni nak tahu tercapai ataupun tidak, ia adalah konsisten. Kita masih lagi berterusan melaksanakan ataupun tidak. Kalau kita masih lagi terus melakukan ketaatan pada Allah selepas Ramadan, itulah tanda-tanda kejayaan Ramadan itu tercapai. Ini dari sudut kita punya pandangan lah. Dari sudut pandangan kita tercapailah ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Konsisten kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebulan Zulkaidah ini latihan. Nanti masuk Zulhijjah, ada hari-hari yang paling istimewa. Seperti mana disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada 10 hari yang paling dicintai oleh Allah bagi mereka yang melakukan ibadah pada hari-hari tersebut, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampailah ke 10 Zulhijjah, siapa yang melakukan ibadah pada hari-hari tersebut, Allah lebih mencintai ibadah-ibadah tersebut pada waktu-waktu yang lain. Dan sahabat Nabi tanya pada Nabi, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, adakah tidak orang yang berjihad fi sabilillah ni? Macam mana dengan orang berjihad fi sabilillah ni ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang berjihad fi sabilillah pun amalan tu tak seafdal mereka yang beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah tu ibadahnya lebih afdal daripada mereka yang berjihad fi sabilillah. Lalu Nabi letakkan adanya istisna, illa, melainkan kalau dia pergi berjihad, dia bawa harta dia, dia bawa nyawa dia. Habis peperangan, hartanya dirampas musuh dan dia syahid. Barulah jihad itu lebih afdal daripada mereka yang beribadah 10 hari awal Zulhijjah. Kata Mula Ali Al-Qari, 360 hari, 365 hari kita ni, yang paling afdal adalah 10 hari awal Zulhijjah. Dan dia lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Kenapa dia lebih afdal? Sebab 10 hari awal Zulhijjah ni seperti mana disebutkan oleh Ibn Hajar, dia mengumpulkan seluruh rukun-rukun Islam kita pada hari-hari tersebut. Adanya syahadah, adanya puasa sunat, adanya sedekah menggantikan zakat, dan adanya haji tidak ada pada waktu yang lain. Sebab itu dia menjadi afdal. Dan Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut, wal fajr wa layalil ashr. Kalau Ramadan yang lalu kita mungkin mensia-siakan, kita tak full swing lah. Yang ini sebelum masuk tahun baru, inilah kesempatan yang ada, yang Allah izinkan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Inilah istimewanya bulan-bulan haram yang Allah telah tetapkan. Okay? Jadi saya serulah pada ibu-ibu yang menonton, nak ambillah kesempatan sekarang ni. Kami di PMP pun ada buat pelaksanaan ibadah korban kan di luar negara. Jadi ambillah kesempatan, kalau tuan-tuan nak bersama dengan kami pun boleh, tuan-tuan nak ke mana-mana, nak pergi dengan orang lain pun boleh. Tapi kalau ada rezeki, ambil kesempatan untuk melaksanakan ibadah korban. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, ibadah korban ni adalah orang yang ada lebihan harta. Dan lebihan harta tu kena tahu bila? Iaitu pada hari raya haji 10 Zulhijjah
dan 3 hari tasyrik. Memang dia ada peruntukan untuk 4 hari ni. Ada baki duit dia, maka orang tu dikira sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Dia bukan sebulan tuan-tuan, dia bukan setahun. Mampu tu untuk 4 hari. Kita lebih lah daripada tu. Laptop ada, tab ada, handphone 2, lebih kemampuan. Lebih lah yang kita ni. Dari satu sudut, yang dalam syariat kita, kira mampu ni adalah orang yang cukup belanja untuk 4 hari tu. Saya haji tu 10 hari bulan dia ada. Dan dia kira-kira 3 hari tu dia memang cukup pendapatan dia, belanja dia. Dan dia ada baki. Orang tu dikategorikan sebagai mampu. Mampu. Dan orang itu disunat muakkad untuk melaksanakan ibadah korban. Dan Nabi SAW juga memberikan satu ancaman lah pada pandangan saya, iaitu Nabi menyebutkan, siapa yang tak melaksanakan ibadah korban, jangan menghampiri masjidku. Ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ia daripada athar sahabat Nabi SAW. Jangan hampiri, seolah-olahnya macam tak berkeinginan. Kamu mampu tapi kamu tak laksanakan ibadah korban. Keluarlah, kami tak nak tengoklah orang macam ni, kedekutlah. Ada rezeki setahun Allah berikan pendapatan tapi tak keluarkan untuk melaksanakan ibadah korban. Okey, sebab dia dilakukan pada hari yang paling terbaik, pada waktu yang paling terbaik. Dan amalan yang paling afdal di hari yang afdal adalah kata Nabi SAW, orang yang melaksanakan ibadah korban pada 10 hari Zulhijjah. Okey? Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihatlah Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram ini seperti mana hari-hari kita di dalam bulan Ramadan. Sama. Dia sama. Bahkan kita tengah tunggu hari yang paling terbaik sepanjang tahun, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Okay? Melihat Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram ini sebagai hari yang paling afdal. Okay? Hari-hari yang terbaik sama macam bulan Ramadan. Sebab itu Allah bersumpah dengan 10 hari awal Zulhijjah. Okay, sila. Okay, baik. Ya. Okey, baik. Perkara ni, saya ada tulis satu dokumentari. Okey, saya akan ulas soalan. Saya tulis satu dokumentari terbitan untuk RTM Raya Haji ni. Memang berkaitan tentang dokumentari Aidil Adha. Dan saya bertemulah dengan Mufti, Timbalan Mufti, dan antara yang saya kupas dalam dokumentari 2 hari ni, ada 120 minit ni, 2 episod. Salah satunya yang kita bincang adalah berkaitan tentang pelaksanaan ibadah korban di luar negara. Okay. Dari sudut hukum dan sudut fatwa, afdal untuk melaksanakan ibadah korban, ya, pada di tempat pelaksana korban. Kita yang melaksanakan korban, dia mesti afdal dilakukan di tempat kita yang kita ada. Contohlah, dia bukan kira tempat kita bekerja. Tuan-tuan nanti sambut raya contohnya di Perak. Tuan-tuan balik Perak, yang afdal dekat mana tuan-tuan laksanakan korban? Di tempat yang tuan-tuan berada. Dan yang afdalnya tuan-tuan sembelih sendiri. Kalau tak mampu, tempat yang tuan-tuan boleh saksikan darah tu tumpah di depan mata kita. Itu yang paling afdal. Yang ni tak dielakkan, tak dapat dinafikan. Inilah yang paling afdal. Namun, seperti mana yang Puan Syima tanya tadi, kami di PMP kenapa buat di luar negara? Kerana maslahah. Hukum meletakkan boleh buat ibadah korban di luar negara apabila tertegaknya syiar korban ini di tempat-tempat kita. Dari sudut negaranya, dari sudut negerinya, dari sudut mukimnya, daerahnya, zonnya, semua buat. Memang nampak. Pergilah mana-mana orang buat ibadah korban. Maka ketika itu kita boleh melaksanakan ibadah korban di luar negara mengikut maslahah. Sebab apa? Di luar negara mungkin tak tertegaknya syiar. Kita yang berkemampuan, kita boleh buat. Bantu orang di sana buat. Tapi saya tak nafikan, yang afdal tuan-tuan boleh buat 2 tempat. Satu, tuan-tuan nak ambil afdal buat di tempat tuan-tuan berada. Satu lagi, tuan-tuan mengejar afdalnya, tuan-tuan membantu orang lain melaksanakan ibadah korban. Saya tak nafikan. Tapi kita kena nampak, ada orang duk komplain-komplain macam tu lah. Kenapa buat dalam negara tak afdal? Dia bukan kira afdal tak afdal. Selagi mana dia dah tertegak di negeri kita, di tempat kita memang ada. Bahkan ada kalanya berlambak ibadah korban. Kita pula tak boleh nak urus. AJK tak cukup, tukang sembelih tak ada, tukang lapah tak ada.
ataupun makanan sampai membuang, waktu itu kita boleh berpindah. Boleh ambil kesempatan melaksanakan ibadah korban di tempat yang lain. Dengan niat ini adalah maslahah. Mungkin di negara-negara yang lain tak pernah ada ibadah korban. Mereka mungkin tak pernah makan daging. Saya dengar baru ni ada orang pergi ke Syria. Mereka daging tak makan setahun. Bahkan kotak-kotak yang disumbangkan kepada mereka, kalau bekalan makanan tu habis, dia rebus kotak dan makan kotak. Tuan-tuan boleh bayangkan. Jadi kita yang berkemampuan, ambillah kesempatan itu untuk memberikan rasa nikmat yang kita ada tu berkongsi kepada orang yang memerlukan. Okay? Jadi tidak timbul satu isu ataupun dan sebagainya. Sebab ini perbincangan dia hanyalah berkaitan tentang afdal. Sedangkan yang lebih utama, adakah sah ataupun tidak sah? Sah untuk melaksanakan di luar negara. Okay? Yang penting tertegak ke tidak di tempat kita. Kalau dah buat, tak ada masalah. Melainkan tempat kita tak buat, kita pula sibuk buat tempat lain, itu masalah. Okay? Sekarang ni saya rasa berzaman-zaman dah. Di negara kita ni tak pernah terhenti. Walaupun PKP, tetap ada orang melaksanakan ibadah korban. Bahkan saya berfikir, dia membantu orang-orang lain yang kurang berkemampuan untuk buat di luar negara. Sebab di luar negara, dia lebih murah berbanding dibuat di dalam negara kan. Hari ni saya tengok, kalau di USJ, satu bahagian 800, satu bahagian lembu. Tapi mungkin di luar negara, 550. Saya tengok yang baru ni 550. Ada pun 300 lebih. Satu bahagian. Saya rasa itu sangat-sangat membantu bagi orang yang nak buat ibadah korban tapi dia tak berkemampuan untuk bayar lebih. Tapi dia ada harta sedikit je tapi nak buat. Ini adalah peluang-peluang, platform-platform untuk mereka melaksanakan ibadah korban. Tak timbul isu lah tuan-tuan. Yang jadi isunya tuan-tuan tahu tapi tak buat. Sibuk duk petikai orang buat luar negara, buat sini, akhirnya dia tak buat, dia tak berbelanja. Saya sayanglah. Okay? Dan nanti kalau melaksanakan ibadah korban, ambillah satu sunnah daripada Nabi SAW, iaitu tidak bergunting, tidak bercukur dan tidak mencabut apa-apa bulu pada tubuh sehinggalah haiwan korban kita tu disembelih. Mandi tetap mandi ya, jangan tak mandi dah. Ada yang fikir macam tu. Dia tak boleh cukur ya Ustaz, tak boleh gunting tak boleh potong kuku ya. Tak boleh. Habis mandi macam mana? Mandi macam biasalah. Apa tak boleh mandi pula? Dah. Dia isu macam tu lah, biasalah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey. Khalas untuk kita perbincangan mukadimah ini, insya-Allah lah mungkin ada kesempatan yang lain asatizah yang lain boleh berbincang secara khusus berkaitan tentang bulan-bulan haram dan juga khususnya dalam bulan Zulhijjah. Baik, hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Yusuf, pada surah yang ke-12 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-76. Secara sinopsis perbincangan kita yang lalu, saya rasa tak puas sungguh bercakap di dalam laptop. Saya tengok pun saya jadi lama-lama saya jadi pening tak laptop lama sangat. Jadi saya dapat bersyukur sangat sampai ke sini. Jadi hari ini saya nak sedikit ulang sedikit supaya saya tak nak mungkin ada yang terlepas pandang, mungkin tak berapa faham perbincangan kita yang lalu. Tuan-tuan nak tengok pada ayat 69. Okey, babak yang kita nak bincang 76 ini, ayat 76, dia babak tu bermula daripada ayat 69. Ceritanya apabila Nabi Yusuf dah bantu abang-abang dia tak kenal siapa Yusuf, Yusuf dah bantu, Yusuf bagi bekalan makanan dan Yusuf pulangkan barter trade tu. Kan dia ada barter trade kan, dia ada pertukaran. Yusuf pulangkan, Yusuf bagi bekalan makanan. Dan itu kita boleh faham ia adalah sebagai infak, sedekah. Dan sedekah itulah yang paling afdal. Satu, dia dapat pahala infak, pahala sedekah. Satu lagi, dia dapat pahala menyambungkan silaturrahim. Okay, yang itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Kemudian Yusuf berkata apa? Kamu nanti jangan lupa datang lagi sekali dan bawa adik kamu yang bongsu tu. Macam mana Nabi Yusuf tahu kafilah ni, iaitu abang-abang dia ni, ada adik yang bongsu, nak beritahu kepada kita, Nabi Yusuf sebelum beri bantuan, dia tahu latar belakang penerima bantuan. Ini namanya amanah. Kan, dia bukan main bagi je. Sebab kita masa buat bantuan banjir tu, kadang tak sampai, kadang separuh jalan kan. Sebab kita pun tahu keadaan kita, kemampuan kita, orang yang menerima bantuan pula, wakilnya pula mungkin tak amanah. Tapi Nabi Yusuf, kalau tuan-tuan perhatikan daripada babak-babak ini, dia yang sendiri mengagihkan.
Yang timbang dia punya pegawai-pegawai dia, tapi yang menyerahkan adalah Nabi Yusuf sendiri. Cuma Allah tak rakam kafilah-kafilah yang datang minta bantuan tu Nabi Yusuf bagi. Tapi setiap kali abang dia datang, Yusuf terlibat. Itu nak beritahu, Yusuf memberi dengan tangannya sendiri. Itu amanah dia. Okay? Itu amanah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Jadinya, masa Nabi Yusuf kata, ya betul. Jadi Nabi Yusuf ni, dia tanya, nanti kamu bawa adik kamu. Abang dia pun balik ke Palestin, bagi tahu dengan ayah. Dia pun dundang-dundang ayah dia, bincang. Ayah dia ada rasa ralat, ada sejarah hitam dengan abang-abang dia pernah khianat janji dulu dan sebagainya. Tapi ayah dia kata kalau itu yang terbaik, sebab apa, dijanjikan oleh Al-Aziz Mesir, kalau adik datang, dia akan bagi satu lagi bantuan seekor unta dengan muatan-muatan dia sekali. Maka itu keuntungan lah. Kan? Datang 10 orang dapat 10 bekalan. Datang 11 orang dapat 11 bekalan. Lebih menguntungkan. Jadi ayahnya kata, kalau nak bawa juga, kamu sumpah dengan nama Allah. Okay? Kalau kamu dah bersumpah dengan nama Allah, pergilah, ayah berserahlah kepada Allah Ta'ala. Jadi sampailah ke Mesir. Okay, sekarang kita tengok ayat 60, 69. Ini kita masuk ayat 69. Ni kedatangan kali kedua. Okay? Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akha. Bila masuk je, abang-abangnya 11 orang ni, adik-beradik Yusuf ni mungkin di istana Nabi Yusuf AS. Maka Yusuf ni, Allah kata apa? Awa ilaihi akha. Dia ambil adik dia, bawa ke tempat yang tak yang terselindung daripada pandangan orang lain. Dia bawa nyorok lah. Dia bagi tahu pada adik dia. Dia kata apa? Qala, kata Yusuf, inni ana akhuka. Aku ni abang kau. Terus, dia cakap, aku ni abang kau. Okay? Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dia kata, janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya jangan fikir dah apa abang-abang kamu buat. Sekarang ni kamu kena tahu aku ni abang kau. Dan ini adalah kita kata helah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Dia ada niat kenapa dia buat macam ni. Ini perancangan Nabi Yusuf AS. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-70. Saya hanya go through saja sebab kita dah bincang dah. Cuma nak ingatkan balik ibu-ibu ayah tentang cerita ni. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahlil akhi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala disiapkan bekalan-bekalan makanan kepada mereka, dah diletakkan semua bekalan-bekalan makanan, ja'ala as-siqayata fi rahlil akhi. Nabi Yusuf ni telah masukkan as-siqayah. Nabi Yusuf telah meletakkan as-siqayah. Siqayah ni adalah bekas minuman. Macam ni bekas minuman ni. Dan waktu itu bekas minuman raja ni adalah dijadikan sebagai alat ukuran ataupun alat takaran bantuan makanan. Mungkin dia ambil kira satu cupak kot, saya tak tahulah. Tapi saya bayangkan macam cerita Alibaba Bujang Lapuk tu kan. Yang si siapa tu, Samsudin saya pun tak ingat sangat lah. Dia ada penimbang dia tu. Dia ada penimbang, alat penimbang. Tapi alat penimbang tu daripada gelas ataupun alat minuman raja. Siqayah. Siqayah tu alat minuman raja. Digunakan sebagai alat penimbang. Nabi Yusuf ambil, Nabi Yusuf letak dalam muatan adik dia. Dalam bekas adik dia nak balik tu kan ada muatan-muatan dia. Masing-masing ada muatan sendiri. Nabi Yusuf letakkan. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasarikun. Jadinya abang-abang dia pun beredar. Dekat sini Allah tak cerita detail cuma Allah nak bagi tahu lepas mereka beredar, thumma adzana muadzinun, menjeritlah salah seorang daripada pegawai-pegawai Nabi Yusuf ni, ayyatuhal 'ir, wahai kafilah, innakum lasarikun, kamu ni adalah pencuri. Dia kata, kamu adalah pencuri. Kenapa mereka tuduh keluarga abang-abang Nabi Yusuf ni mencuri alat penimbang tadi tu? Okay. Saya nak bagi tahu ibu-ibu, benda tu penting tau. Sebab bantuan tu akan diagihkan mengikut alat penimbang tu. Contohlah, berapa cupak, dia pakai alat tu lah. Jadinya kalau benda tu tak ada, macam mana dia nak bantu orang lain? Sebab itu benda tu penting. Okay, benda tu penting. Okay, mungkin kita katalah, apa benda lah susah sangat, gelas hilang, gantilah gelas baru. Ibu-ibu jangan nampak macam tu. Dia alat penimbang. Okay, alat penimbang. Yang kalau tak ada alat penimbang tu,
kalau orang datang minta bantuan, tak ada orang yang akan dapat bantuan sebab alat penimbang tu tak ada. Jadinya Yusuf simpan dekat adik dia punya muatan. Jadinya bila benda tu hilang, orang terus tuduh abang-abang Nabi Yusuf. Kenapa? Sebab keluarga Nabi Yusuf ni adalah orang akhir yang dapat hasil tu, yang dapat bantuan tu. Sudah tentulah alat penimbang itu last kali pada kafilah ni. Lepas tu tak ada dah. Datang kafilah yang lain nak dapat bantuan tak ada dah. Jadi sebab itu mereka suspek keluarga abang-abang Nabi Yusuf AS. Boleh faham Itu suspek sebab dia last kali kan. Lalu dituduh, innakum lasarikun. Kamu ni adalah pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim. Abang-abang Nabi Yusuf ni bercakap dan mereka berpaling. Ibu-ibu boleh bayangkan wa aqbalu alaihim, dia berpaling tu dalam keadaan tercengang-cengang, terkejut. Kenapa kita mencuri pula? Dia macam terkejut. Benda tu kita kena nampak kalau dia satu drama, kita boleh bayangkan orang tuduh kita mencuri. Sedangkan kita tak melakukan kesalahan tersebut. Sebab itu Allah highlight kalimah wa aqbalu alaihim. Saling toleh lah. Kenapa kita pula mencuri? Kita tak buat apa-apa pun. Madza tafqidun? Abang-abang ni kata apa? Apa yang kamu hilang? Kamu hilang apa? Qalu, maka katalah pegawai-pegawai Nabi Yusuf ni, nafqidu suwa'al malik. Kami telah hilang penimbang raja. Itu lah gelas tadi tu. Siqayah tadi tu. Okay, ayat 62 Nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan alat penimbang raja. Alat minuman yang jadikan sebagai alat penimbang tu adalah milik raja. Kami kehilangan itu. Kemudian dia kata apa? Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Siapa yang pulangkan, kami akan berikan kepada dia himlul ba'ir. Air kat situ adalah merujuk kepada kami akan bagi satu lagi bantuan makanan seekor unta dengan muatan dia. Pada waktu ini waktu kesusahan. Itulah harta yang paling bernilai. Boleh faham? Inilah harta yang paling bernilai. Bantuan makanan itulah paling bernilai. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok ayat-ayat sebelum ini, bila Allah Ta'ala nak cerita bantuan makanan daripada Nabi Yusuf, daripada kerajaan Mesir kepada abang-abang Nabi Yusuf, Allah akan gunakan kalimah mata'. Mim, ta'in. Mata'. Mata' tu maksudnya kesenangan. Kesenangan. Ibu-ibu boleh tengok contohnya pada ayat 65 tu. Tengok ayat 65. Kita flashback balik. Allah cerita walamma, apabila mereka fatahu mata'ahum, membuka mata'ahum, bekalan-bekalan makanan yang diberikan oleh Nabi Yusuf tu. Allah guna kalimah mata'. Mata' tu maksudnya kesenangan. Nak bagi tahu bantuan makanan tu itulah yang paling bernilai zaman tu. Ganti duit ke, ganti dinar ke, ganti apa-apa, tak ada nilai. Yang paling nilai makanan. Nak kata susah sungguh. Allah kata mata'. Jadi bila pegawai Nabi Yusuf kata apa? Kalau kamu pulangkan, saya bagi kamu seekor unta siap dengan muatan lagi. Ambil. Sebab apa nak kata timbangan tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Awak ambil lah. Tak ada masalah. Wa ana bihi za'im. Kembali balik ayat 72 Dan aku ni akan jadi penjamin kamu. Kamu jangan risau. Ayat 72 Aku ni akan jadi penjamin kamu. Tak ada orang akan nafikan. Kamu pulangkan, aku bagi. Maksudnya apa? Ini adalah dengan cara lemah lembut. Okay? Dia tak paksa. Maksudnya kalau awak ambil, awak mengaku tak apa. Saya gantikan, saya bagi hadiah. Okay? Tapi apa yang dijawab? Qalu tallah. Kata abang-abang Nabi Yusuf, demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Kami ni, kamu sendiri tahu kami ni datang sebagai tetamu Raja Mesir. Tetamu Al-Aziz Mesir. Sebab apa? Kedatangan kali kedua ni adalah atas jemputan. Beza tak? Kali pertama tadi dulu, dia datang minta pertolongan. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Nanti datang bawa adik. Saya akan beri bantuan lagi. Jadi kedatangan kali ini adalah kedatangan atas jemputan. Sebab itu dia kata alimtum. Kamu kan tahu. Kami datang ni sekali-kali bukan untuk merosakkan negeri ni. Maksudnya bukan nak sebab nak buat huru-hara, nak mencuri. Kami kan tetamu raja, tetamu Perdana Menteri. Takkan kami nak buat macam ni? Malulah. Wa ma kunna sarikin. Dan sudah tentulah kami ni bukan pencuri. Okay? Ini abang dia sebab orang tak bersalah tuan-tuan. Orang tak bersalah. Qalu ayat 74 Ayat 74.
Qalu, maka mereka pun berkata, fama jazauhu in kuntum kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah balasan jika kamu betul-betul pendusta? Okay. Sekarang ni Allah Taala gunakan, kita kata dialog, kata apa kita istilahkan, cakap ajuk. Dekat sini kalau ibu-ibu ayah perhatikan, daripada ayat 63 ni sampailah nanti ayat yang ke 76, 73, 76, ini adalah Allah Ta'ala tunjukkan scene dia. Ada perbualan. Okey, ada perbualan di antara pegawai Nabi Yusuf dengan abang-abang Nabi Yusuf. Dia ada perbualan. Kalau kita tengok, macam orang tengok drama, dia akan nampak ini adalah babak yang kritikal lah, dramatik lah. Sebab apa? Sekarang ni kamu dituduh sebagai pencuri. Kalau tengok sinetron Indonesia tu, kamera tu zoom-zoom dah. Zoom out, zoom in kan. Tengok sinetron tak? Tengok sinetron aku. Kalau tengok sinetron Indonesia tu, dia zoom out, kejap zoom in. Kejap zoom out, maksudnya babak tu dramatik kan ni. Dituduh sebagai pencuri. Okay? Lalu adalah perbualan di antara mereka. Kalau tengok cerita-cerita Tamil tu, dia tengah mengelak-ngelak ni, orang nak tumbuk dia buat slow motion, macam itulah. Itu saya nak bayangkan. Okay. Baik, jadinya, dia kata, kalau kamu mendusta, kalau kamu nipu, apa balasan untuk kamu? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Balasannya ialah siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dialah akan menjadi tebusan. Siapa yang jawab ni ibu-ibu ayat 75 ni? Ayat 75 ni dijawab sendiri oleh abang-abang Nabi Yusuf AS. Okay? Tengok ayat 74, pegawai ditanya, kalau kamu menipu, apa balasan kamu? Kenapa ditanya ni? Sebab mereka tahu kafilah ini adalah kafilah jemputan Nabi Yusuf Al-Aziz Mesir, jemputan tetamu Perdana Menteri, dan mereka ini adalah keluarga Nabi Yaqub AS. Dia tahu, ni keturunan mulia ni. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ibrahim. Kan? Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim AS. Ni dia tahu, ni keturunan baik ni. Jadi sebab itu dia tanya pada ayat 74, kalau kamu menipu, apa balasan untuk kamu? Maksudnya mereka menghukum dengan hukum Nabi Yaqub. Okay. Itu ayat 74. Sebab itu dia tanya kepada keluarga Nabi Yusuf ni, kalau kamu tipu, apa balasannya? Lalu abang-abang dia jawab pada ayat 75, balasannya man wujida fi rahli. Siapa yang didapati ada barang yang hilang itu pada tunggangannya, fahuwa jazauh, dialah yang mendapat balasan. Maksudnya dialah yang akan jadi tebusan. Kalau ikut hukum Nabi Yaqub, siapa yang mencuri tertangkap bukan dipotong tangan. Itu zaman kita. Syariatnya dia akan dijadikan sebagai hamba abdi. Itu hukuman dia. Sebab itu disebut macam tu. Kalau ikut hukum ayah saya, syariat ayah saya, dia akan mendapat balasan dan dia akan dijadikan sebagai hamba abdi. Kadzalika najzidz zalimin. Dan maka dia sendiri, demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang yang zalim. Ini ucapan daripada abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Okey? Okay, jelas Lalu ayat yang ke-76. Ayat yang ke-76 Allah pun kata, fabada'a bi'aw'iyatihim. Fabada'a, ada huruf fa dekat situ. Fa tu namanya faful ataf. Maksudnya mereka terus menyelongkar. Sebab masa mula-mula dia tawarkan. Dia tawarkan, kalau kamu pulangkan dengan baik, kami bagi hadiah. Tapi kalau tak, okay, kita geledah. Okay, kita geledah barang-barang kamu. Mereka setuju. Siapa yang tertangkap, jadi hamba. Ni hukum syariat Nabi Yaqub. Jadi ayat 76 Allah pun sebut, fabada'a, maka mereka pun segera, fa dekat situ, faful ataf. Segera mulakan bi'au'iyatihim, menyelongkar, memeriksa barangan-barangan abang-abang dia. Yang awal-awal tu abang-abang dia. Qabla, sebelum wi'a'i akhi, sebelum dia menyelongkar adiknya. Ni Nabi Yusuf. Tapi tuan-tuan perhatikan, di sini tidak ada satu pun dialog Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada tak? Ada. Nabi Yusuf ada, tapi dia tak bercakap. Di sini para ulama tafsir kata Allah memberikan ilham kepada pegawai ini dan kepada abang Nabi Yusuf.
Kalau Nabi Yusuf mencela, boleh kata terkantoi lah. Sebab apa? Nampak sangat dia punya strategi dia kan. Sekarang ni Nabi Yusuf tak buat apa-apa, diam je. Allah yang takdirkan dia cakap macam ni, yang ini cakap macam ni. Akhirnya, ni keputusan bersama. Yang Nabi Yusuf tak terlibat. Nabi Yusuf ada. Jadi, Nabi Yusuf kata, geledah. Geledah barang-barang abang dia, baru geledah barang adik dia. Thumma stakhrajaha. Okey, baik. Itu soalan yang sangat baik. Kalau ikutkan pada Nabi SAW, Nabi ni, dia berada di pihak yang benar. Quraisy berada di pihak yang salah. Banyak kali orang Quraisy ni buat tawar-menawar dengan Nabi kan. Antaranya Utbah bin Abi Rabi'ah, ni pembesar Quraisy. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, apa kata, masa tu dia tahan Nabi tengah tawaf. Dia kata, Muhammad, apa kata kalau kami ikut kamu? Kami ikut kamu. Kami beragama dengan agama kamu. Nanti next time, kamu pula ikut kami. Nanti kalau agama kamu baik, kami dapat habuannya. Kalau agama kami baik, kamu dapat habuannya. Kan ada dia minta tawar-menawar macam tu kan. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Ikut logik kita, Nabi ni tak payah dengar. Sebab apa? Nabi di pihak yang benar. Kita lah suami isteri. Kita pihak benar. Suami kita salah. Abang tak payah cakap lah. Saya tahulah bang. Abang dengar cakap saya. Saya betul. Biasa tak? Kan biasa macam tu. Kalau kita di pihak benar, kita tak nak dengar cakap orang salah. Buat apa? Buang masa. Tapi Nabi, biar. Tak apa, cakap dulu. Sebab Nabi ni memang good listener. Dia pendengar yang baik. Walaupun awak salah, tak apa. Saya raikan, cakap. Nabi SAW raikan. Dalam tawaran yang lain pula, riwayat yang lain, kan datang Utbah bin Rabi'ah lagi sekali, dia kata, Ya Muhammad, nak tak kalau saya tawarkan kamu wanita, tawarkan kamu harta, tawarkan kamu kuasa kan? Yang penting kamu berhenti daripada dakwah. Apa Nabi cakap? Aku tak nak. Kerja ni memang passion dan ini tanggungjawab. Tapi ditawar-tawarkan juga. Sampai Nabi kata apa? Ada lagi tak wahai Utbah? Ada lagi tak yang kamu nak cakap? Utbah kata tak ada dah. Khalaslah. Aku dah tak ada benda nak cakap dah. Lalu baru Nabi bercakap. Nampak? Nabi meraikan. Walaupun orang tu di pihak yang salah, Nabi tak terus stop. Sebab apa? Ini adalah tanda memuliakan. Bukan kita nak raikan dia salah, tak. Tapi dari sudut kemanusiaan, Nabi raikan. Cakap dulu tak apa. Kamu luahkan perasaan. Dan ini secara tak langsung kita memberi perhatian. Macam kita lah, open house. Kita je cakap, orang dengar je kan. Lama-lama orang pun muak juga asyik cerita dia je. Sedangkan teknik komunikasi ni, biar orang bercakap kan. Bercerita orang lain dulu, kita dengar. Kita beri perhatian. Dan orang akan rasa gembira dengan cara kita tu. Dan inilah tekniknya. Dan Nabi Yusuf AS seperti itu juga. Dia biarkan dulu. Barulah dia masuk lepas tu. Okey. Kemudian, Summa stakhrajaha min wi'a'i akhi. Allah Ta'ala kata apa? Kemudian bila digeledah barang-barang adik dia, iaitu Bunyamin, maka keluarlah siqayah tadi tu. Bekas minuman raja tu yang sebagai alat ukuran tu daripada barang-barang adik dia. Kadzalika kidna li Yusuf. Allah Ta'ala sebut apa? Demikianlah kidna ni kalau bahasa kita macam tipu daya lah, bukan tipu daya tapi helah. Maksudnya strategi Nabi Yusuf tu berjaya. Okay? Itulah cara Nabi Yusuf. Sebab apa? Kenapa Nabi Yusuf buat macam ni ibu-ibu? Pertama, Nabi Yusuf nak jaga adik dia. Okay? Bila Nabi Yusuf tangkap adik dia akan duduk di Mesir. Pertama, adik dia akan dimuliakan oleh Nabi Yusuf. Ibu-ibu boleh bayangkan, takkanlah kita dah jumpa adik dia kita balik. Apa perasaan kita? Ya Allah, sedihnya lah. Dia nak jaga abang dia, susah. Abang dia tak nak dengar cakap. Sekarang yang paling mudah, adik dia. Sebab dia boleh kontrol kan. Sebab tu dia buat macam ni, helah ni, supaya adik dia duduk dengan dia. Yang kedua, dia tahu, itulah cara untuk abang dia akan datang lagi. Sebab abang dia orang Palestin. Dia ni duduk di Mesir. Kalau abang dia balik kali kedua, balik terus. Tak ada orang akan datang lagi ke sini nak berjumpa dengan dia. Dan dia pun tengah sibuk kerja. Ibu-ibu kena tahu pada zaman kerajaan Osmaniyah, pemerintah zaman tu tuan-tuan tak melaksanakan ibadah haji. Tahu? Raja-raja Osmaniyah dulu, pemerintah Osmaniyah, mereka tak laksana ibadah haji. Kenapa? Tahu? Kenapa dia tak buat ibadah haji?
Dia tak buat ibadah haji sebab mengambil masa yang panjang. Perjalanan, dia nak balik. Sedangkan dia tak boleh tinggalkan pemerintahan dia. Kan raja ni kena adil. Pemerintah ni adil. Dia kena jalankan tanggungjawab dia. Jadi Nabi Yusuf ni, logiknya, dia tak macam zaman kita. Alah, kalau abang-abang dia tak datang, Yusuf pergilah ke Palestin, balik-balik. Tak boleh. Sebab dia pemerintah. Dia kena jalankan tanggungjawab. Kalau tak ada sebab yang utama, dia tak boleh pergi. Okay? Sebab itu haji ni diikat dengan kemampuan. Bukan dari sudut harta. Bukan dari sudut kesihatan. Tapi juga dari sudut komitmen, tanggungjawab. Kalau dia pemerintah, kalau dia tak ada, negara boleh diserang, boleh itu, boleh ini, akhirnya keputusan tak boleh buat haji, tak apa. Sebab itu haji itu tak diikat dengan satu kewajipan berdasarkan sekian-sekian macam solat, puasa. Dia adalah berdasarkan kepada kemampuan dari macam-macam sudut. Sebab itu pemerintah zaman Osmaniyah ni kebanyakannya tak buat ibadah haji. Bukan sebab dia sengaja tak buat, tapi dia tahu kalau dia tinggalkan tanpa pemerintahan, mungkin ada serangan, mungkin berlaku itulah, berlaku ini. Dia ada sebab-sebab dia lah, alasan keuzuran yang dibenarkan. Jadi Yusuf macam tu juga. Dia buat macam ni sebab dia tahu dia tak boleh balik ke Palestin sewenang-wenang dia. Kita hari ni berjalan boleh bawa anak menantu. Ini bukan cerita politik Okey. Baik. Ini namanya amanah amanahnya Nabi Yusuf. Dia tak boleh balik. Jadi sebab itu dia buat helah macam ni. Satu, dia nak muliakan adik dia duduk dengan dia. Yang kedua adalah dia nak abang dia datang lagi sekali. Dan dia mengharap lepas ni yang datang adalah ayah dia. Dia mengharapkan sebab dia pemerintah, dia tak boleh tinggalkan tapuk pemerintahan dia. Okey. Baik. Kemudian Allah kata apa? Wa ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Ayat yang ke-76 tu ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Nabi Yusuf menghukum adiknya dengan undang-undang raja. Kalimah dinil malik itu adalah bererti undang-undang raja. Kenapa Allah sebut undang-undang raja dengan kalimah din? Din ni adalah bererti tunduk kepada peraturan dan undang-undang. Itu maksud din. Itulah agama. Kita tunduk dan patuh kepada peraturan agama Allah. Itu kalimah din. Kalau ibu-ibu tengok, din ni dia datang daripada kalimah dana. Dia berkongsi perkataan dana. Dana ni adalah bermaksud bawah, paling rendah. Okay, paling rendah. Sebab itu dunia pun datang daripada kalimah dana. Dunia ni makam dia paling rendah. Tak ada lebih rendah daripada dunia. Dunia lah paling rendah. Okey, boleh Jadi agama bermaksud din. Din tu bererti yang patuh dan bawah daripada peraturan. Maksudnya dia hanya patuh pada peraturan. Sebab itu kalau tengok tafsiran, terjemahan, semua kata din itu tak kata agama raja. Tapi diterjemahkan sebagai undang-undang raja. Nabi Yusuf, dia tak ikut undang-undang raja. Raja hanya pemilik negara je. Tapi kuasa berada di tangan Yusuf. Dan ini, kata Syed Qutb, membezakan di antara pemerintah hari ini dengan pemerintah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf walaupun dia memerintah di negara bukan Islam, tapi dia menegak agama syariat agama Allah. Kita duduk di negara bukan Islam, tapi kita tak boleh samakan kita ni, saya ni seperti Nabi Yusuf. Saya ni hanya menteri-menteri di negara bukan agama Islam. Contohlah macam tu Kita tak boleh samakan sebab bezanya Nabi Yusuf walaupun dia adalah Perdana Menteri kepada raja yang tak Islam, tapi dia menegakkan hukum agama Allah. Kalau kita sebagai menteri ataupun sebagai ketua pemerintah, kita ni duduk di negara yang bukan Islam, kita tak boleh menjalankan undang-undang Allah. Itu beza dia. Boleh faham tak? Boleh? Sebab apa? Syed Qutb kata macam ni. Sebab Syed Qutb ni, dia adalah mufassir daripada Mesir yang dipenjarakan di Mesir. Jadi dia marahlah kepada pemerintah-pemerintah zaman tu. Pemerintah pada zaman dia ni. Yang duk kata kami ni pemerintah seperti Nabi Yusuf dan sebagainya. Dia kata tak, kamu tak jalan hukum Allah. Kamu pemerintah tapi kamu tak jalan hukum Allah. Beza dengan Yusuf. Yusuf walaupun dia bekerja di bawah raja yang bukan Islam, tapi dia tegakkan agama Allah. Ni dalilnya. Dinil Malik. Okay? Nabi Yusuf dia tak hukum adik dia mengikut undang-undang raja. Tetapi dia mengikut illa ayyasha Allah. Melainkan mengikut kehendak Allah, mengikut undang-undang Allah lah.
mengikut undang-undang Allah. Narfa'u darajatim man nasya. Ini pujian Allah kepada Nabi Yusuf. Allah kata apa? Begitulah kami meninggikan darjat siapa yang kami kehendaki. Ini pujian Allah kepada Nabi Yusuf. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan ini adalah dari sudut keimanan. Allah kata apa? Macam mana kamu hebat pun, kamu kena tahu. Orang yang berilmu, atasnya mesti ada orang yang lagi berilmu. Ini dari sudut keimanan. Macam mana pun kita hebat, atas lagi ada orang hebat. Macam mana pun kita baik, atas kita mesti ada orang baik. Allah sebut macam ni, supaya nak tunjukkan manusia tetap berada di bawah. Allah lah segala-galanya. Sebab Allah puji Nabi Yusuf ni. Narfa'u darajati man nasya. Maksudnya cara Nabi Yusuf buat ni, helah ni, strategi ni berjaya. Dan Allah puji. Dan dia pula, walaupun duduk di negara yang bukan Islam, dia bukan orang Mesir, tapi dia boleh tegakkan agama Allah. Itu bagus tu. Macam mana dia buat? Mesti ada strategi dia. Mesti ada kaedah dia. Kita kadang-kadang jadi pak turut je kan? Tak apalah. Periuk nasib saya tak terganggu. Okey je lah. Saya follow je lah. I follow you je lah. Kan? Kita mudah-mudahnya. Tapi tidak kepada Nabi Yusuf AS. Ini ibu-ibu kena tengok ayat-ayat sebelum tu lah. Yang mana raja tu lantik Nabi Yusuf. Raja bagi kuasa mutlak kepada Nabi Yusuf. Okay? Raja bagi kuasa keputusan tu dekat tangan Nabi Yusuf AS. Raja tak ambil tahu pun. Raja hanya pemilik negara sahaja. Kuasa pemerintahan di tangan Nabi Yusuf AS. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, kata abang-abang dia, in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Abang dia kata depan Nabi Yusuf. Abang dia kata apa? Adik kami ni, kalau dia mencuri, dia ni mencuri adalah disebabkan faqad saraka akhul lahu min qabl. Adalah disebabkan abangnya dulu pernah curi. Nabi Yusuf dengar ni marah. Sebab apa? Abang-abang Nabi Yusuf yang 10 orang ni sekarang ni buat tuduhan pada adik dia. Adik saya ni mencuri sebabkan abang dia dulu pencuri. Siapa abang dia? Yusuf lah. Dia tak tahu yang dia bercakap tu Nabi Yusuf. Mana Yusuf tak marah? Kamu buat salah, sekarang kamu tuduh. Okey, kenapa Allah Ta'ala sebut ni? Ada 3 sebab. Pertama, abang-abang dia tengah berada dalam tekanan. Stres. Lama kita nak balik, saya dah berjanji dengan ayah nak bawa adik dengan selamat. Sekarang adik kena tangkap sebab dia mencuri. Jadi abang dia dalam keadaan buntu. Dia buatlah apa-apa alasan pun. Pertama, dia tuduh adik dia. Adik mencuri sebab Yusuf mencuri. Kenapa dia tuduh Yusuf? Sebab Yusuf tak ada. Tak ada orang yang akan pertahankan diri. Itulah alasan dia. Kedua pula, pertama tadi dia stres. Yang kedua adalah kerana dia nak menafikan ucapan dia yang sebelum ni. Kan dia kata apa? Kami bukan pencuri. Kami bukan datang nak buat kerosakan. Kan kami ni tetamu Perdana Menteri. Jadi dia nak nafikan dia punya awal tu, maka dia kata apa? Adik saya memang pencuri sebab abang dia pencuri. Macam tu. Ketiga, biasa. Adik-adik ni selalu kena bahan dengan abang-abang. Abang salah, pecahkan pasu bunga mak. Abang kata apa? Tak, adik buat mak. Biasa tak? Kalau saya ni second last. Saya memang selalu kena. Abang saya main bola dalam rumah. Pecah apa-apa, abang saya kata, mak, abang yang buat. Saya kat rumah orang panggil abang, walaupun saya anak second last panggil abang. Along, Angah ni, abang yang buat mak. Semua saya. Dah saya tak tahu apa-apa, kita yang kena. Biasa macam tu. Abang-abang akan tuduh pada adik-adik. Sebab apa? Adik-adik tak tahu. Ini biasa. Jadi sebab itu, abang-abang dia kata apa? Adik saya ni pencuri sebab abang dia pencuri. Siapa? Yusuf pencuri. Sebab tu Allah kata, fa'asarraha Yusufu fi nafsih. Maka Yusuf ni sembunyikan dalam diri dia. Menggelor. Panas dia ni. Kamu ni dalam. Okey, silakan puan. Yep.
Hmm. Hmm. Okey, baik. Saya baca yang perkataan tu pun ada dalam tafsir Ibnu Kathir. Perasaan hasad tu ada lah. Perasaan hasad tu ada. Cuma saya sebutkan tiga tadi tu sebab saya lebih nampak yang tiga tu lebih dominan lah. Ni selalunya sebagai alasan je. Tapi betul, mungkin juga seperti mana Al-Imam Ibnu Katsir pun kata, itu sebahagian daripada hasad. Memang hasad manusia. Dan cuma saya pula terfikir, dahsyat juga hasad ni. Sampai kalaulah takdir memang dah mati, kenapa perlu kamu benci dan hasad sampai tahap tu? Saya terfikir macam itulah, sebab itu saya tak sebut. Cuma Al-Imam Ibnu Katsir sebut, itu adalah hasad abang dia kepada adik dia tu. Tapi saya terfikir, teruk sangat hasad tu. Tapi saya nampak yang tiga tu lebih lah. Itu pandangan saya. Tapi terima kasihlah pada Puan Shima yang berkongsi kan. Mungkinlah ini nak kata betul juga. Maksudnya hasad manusia ni dia sampai bila-bila. Dia tak boleh nak dibuang melainkan kita ni ada sifat pemaaf. Melainkan kita ada sifat pemaaf. Kalau tidak memang sampai kematilah kita bawa perasaan hasad tu. Saya memang tak boleh nak maafkan kamu. Tak tahulah nak kata macam mana. Buatlah apa. Saya tak suka. Saya minta maaf. Kadang-kadang manusia memang bersikap macam itu. Okay? Baik. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pada ayat ini perbincangan para ulama tafsir. Sebahagian ulama tafsir, mereka kata apa? Nabi Yusuf ni memang pencuri. Mereka ni, ulama tafsir, dia mengiyakan apa yang abang-abang dia kata. Mereka melihat macam ni. Kenapa Allah angkat kalimah ni? Saraka akhi. Abang dia pencuri. Yusuf adalah pencuri. Itu bererti memang Yusuf adalah pencuri. Tapi sebahagian ulama tafsir menolak. Dia kata kami tak setujulah. Takkanlah kita nak tuduh seorang manusia yang Allah Ta'ala telah pilih sebagai seorang Nabi. Takkanlah dia ni tak dijaga dan dipelihara oleh Allah sampai dia mencuri daripada kecil. Jadi diorang ni carilah hujah-hujah. Betul ke Nabi Yusuf mencuri? Betul ke Nabi Yusuf mencuri? Dan kita takkan jumpa pun satu hujah pun, satu dalil pun mengatakan Nabi Yusuf mencuri, melainkan ada riwayat daripada Israelian. Itu pun riwayat yang direka-reka. Untuk membenarkan dialog ini. Tapi sebenarnya tak wujud. Kalau kita tengok daripada awal surah Yusuf, sampailah ke ayat 77, memang tak ada satu pun Allah cerita tentang Yusuf pernah mencuri. Logiknya, Yusuf dibuang dalam perigi, umurnya berapa? Kecil. Masa Yusuf kecil, Yusuf duduk dengan siapa? Ayah dia. Yusuf nak curi macam mana? Dia duduk dengan ayah dia, dia nak curi apa? Curi harta ayah dia. Curi harta abang dia, tak logik lah. Dia ni pun kecil lagi. Dia pun tak tahu apa erti mencuri. Dan hujah itu menolak semua dakwa-dakwaan yang mengatakan Yusuf adalah pencuri. Jadi para ulama tafsir melihat dialog ini adalah sebagai alasan daripada abang-abang dia untuk lepaskan tengkuk masing-masing. Okay? Dia dah tersepit, jadi mudah jalan mudahnya kita salahkan orang lain. Biasa kan? Jadi bangau lah kita kan. Kita dah bersalah, tuduh orang lain salah, tuduh orang lain salah. Itu cara yang paling mudah. Maka Yusuf pun kata Allah Ta'ala, Yusuf pendam perasaan tu. Marah ni. Dahlah kamu buat macam tu dulu kat saya, sekarang kamu buat macam ni pula kan, menuduh saya. Walam yubdi'a lahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Yusuf tidak menampakkan kepada mereka perasaan marah tu. Nabi Yusuf buat tak tahu je. Dekat sini ibu-ibu kena perhatikan. Yusuf boleh bertenang kalau kita lah orang tuduh macam tu. Apa perasaan kita? Saya dah layan baik-baik, dah buat VIP punya layanan, tiba-tiba tuduh pula. Kita rasa marah. Tapi Yusuf dia boleh bertenang sebab apa? Dulu dia kena lagi teruk lagi. Dia dituduh berzina, kacau isteri orang sampai kena penjara bertahun-tahun. Kalau itu dia boleh sabar, yang ini lebih mudahlah. Okay? Ini dia boleh mudah. Bagi dia mudahlah untuk dia bertahan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita ni, Allah letakkan ujian-ujian, kita tak sedar tau hikmah dia. Tapi satu masa nanti, kita akan nampak sebabkan ujian itulah saya jadi orang macam ni. Betul tak? Kalau saya tak sabar, saya tak redha dengan ketentuan-ketentuan Allah, saya mungkin tak jadi macam orang ni. Tapi sebab saya duduk macam tu dulu, akhirnya sekarang ni, saya jadi orang macam ni. Sebab apa? Kesabaran. Saya ambil satu inspirasi lah. Kita kata Presiden UIA, kan, Tan Sri Datuk Dr. Daud Bakar. Dia ni penasihat syariah Bank Negara, macam-macam jawatan dia lah. Dia tulis lah, dia ni asalnya daripada orang miskin, daripada satu daerah terpencil di Kedah. Susah. Ada kes perceraian keluarga dia,
dan sebagainya. Tapi hari ini dia jadi orang hebat. Orang yang memang hebat lah dari sudut pakar syariahnya. Kemudian dia ada syarikat yang multinational. Ni orang Melayu kita. Dia ada company-company macam tu. Saya rasa macam, dia kata sebab susahnya dulu tu membuatkan dia jadi orang macam ni. Mungkin dilatih daripada kecil jadi sabar, jadi kuat, jadi lasak. Sampai apa-apa susah masa dia sekarang ni, benda tu kecil bagi dia. Sebab apa? Dah terlatih. Dan saya rasa sesuailah pengajaran itu seperti mana yang Allah cerita pada kisah Nabi Yusuf ni. Abang-abang dia buat tuduhan jahat macam tu, Yusuf tenang je. Dia boleh tahan. Sebab apa? Dulu saya kena lagi teruk lagi. Duduk dalam penjara bertahun-tahun kerana fitnah je. Sekadar untuk fitnah abang ni apalah sangat, kecil sangat untuk Nabi Yusuf marah dan sebagainya. Qala, maka Yusuf pun maka berkatalah abang Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf pun berkata. Yusuf berkata dalam hati dia, qala, bisik hati Nabi Yusuf, antum syarrum makana. Kata Allah Ta'ala, kamu lebih buruk kedudukan kamu. Kamu kata aku buruk, kamu lebih buruk dengan sifat-sifat kamu tu. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah lah Tuhan yang maha mengetahui apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sifatkan. Ini Yusuf kata pada diri dia lah, dalam hati dia. Bisik hati dia, abang lagi buruk lah kedudukan abang tu. Dan Allah maha mengetahui apa yang abang lakukan. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat 78. Pada ayat 78 Allah kata qalu, kata abang-abang Nabi Yusuf. Abang Nabi Yusuf kata apa? Ya ayyuhal aziz, wahai Perdana Menteri, innalahu, sesungguhnya adik kami ni dia ada aban syaikhan kabira. Dia ada seorang ayah yang syaikh. Syaikh ini tua. So kita kata syekh tu maksudnya tua. Sebab itu tak sesuai lah syekh ni untuk orang muda. Tapi selalu juga syekh ni diberi geraran pada orang muda yang berilmu sebab ilmunya tu tua. Maksudnya dia lebih berilmu daripada orang lain. Sebagai dia syekh. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang Arab semua syekh. Ni syekh. Syekh tu orang tua. Kita pula untuk syekh ni. Ni bukan cerita Padang Tok Syekh. Kita guna jerai sekarang ni. Baik. Dan dia nak gambarkan ayahnya tua. Sudahlah syaikhan tua. Kabiron, tua sungguh. Tua sungguh ni, syaikhan kabiron. Memang dah tua dah. Ayah dah tua sangat ni. Al-Aziz, wahai Perdana Menteri, kamu kena tahu ayahnya dah tua sangat dah. Fakhudh ahadana makanah. Saya bagi satu cadangan lah. Apa kata kamu ambil salah seorang daripada kami ni, abang-abang yang 10 orang ni, makanah, gantikan tempat adik. Logik lah tuan-tuan. Ni satu cadangan yang baik. Kan, kesiankan si adik ni, maka salah seorang daripada kami 10 orang abang-abang ni yang ayah tak apa nak kisah sangat ni, gantilah tempat adik ni sebab adik ni ayah sayang. Macam mana? Inna naraka minal muhsinin. Lagi sekali Nabi Yusuf dapat satu gelaran. Sesungguhnya kami tengok wahai kamu Al-Aziz daripada orang yang muhsinin. Setiap kali orang jumpa Nabi Yusuf, mesti orang kata Nabi Yusuf ni muhsin. Ini antara sebab kenapa Allah rakamkan kisah Yusuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ulangi sekali, surah ni turun tahun ke-10 kenabian, masa Nabi dalam keadaan duka cita. Nabi dakwah di Taif, dihalau. Nabi berdakwah 10 tahun, orang Quraisy marah, halau Nabi. Ayah pakcik Nabi wafat, isteri Nabi wafat. Tapi Allah ajar Nabi bersifat macam sifat Yusuf, muhsin. Kamu kena jadi baik, kamu kena jadi pemaaf, kamu kena balas dengan gantian yang lebih baik, jangan berdendam dan sebagainya. Ini pengajaran dia. Sebab itu Allah ulang banyak kali kalimah muhsin ni. Orang jumpa dengan Nabi Yusuf pun kata muhsin, musuh Nabi Yusuf pun kata Nabi muhsin, kawan Nabi Yusuf pun kata Nabi Yusuf muhsin. Saya tunjuk kepada ibu-ibu macam ni. Kita ni, orang luar tengok kita baik, itu biasa. Yang tahu kita baik ataupun tidak siapa? Family kita. Tapi beza Nabi SAW dengan Nabi Yusuf. Lagi orang kenal dia, lagi orang percaya dia, lagi orang kata dia baik. Kita ni, lagi orang kenal kita, dia tak baik lah. Contohlah, saya duk mengajar ni. Kalau tanya isteri saya, Ustaz Zidane baik tak? Oh, tak baik lah. Contohlah, kita tak tahu, saya tak tahu kan. Lepas tu Nabi kata apa?
benda yang paling baik ni adalah berbuat baik kepada ahli keluarga kamu. Sebab apa? Itulah yang sejujur-jujurnya kita. Itulah topeng kita yang sebenar. Luar rumah perangai kita lain, dalam rumah perangai kita lain. Tapi Nabi Yusuf dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita, lagi orang rapat dengan dia, lagi orang percaya dia. Abu Bakar As-Siddiq rapat dengan Nabi. Bila orang cerita, Abu Bakar, Muhammad kata dia naik ke ni lah, langit lah. Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad cakap lebih daripada tu aku percaya. Asalkan daripada mulut Muhammad. Kita ni cakap dengan keluarga kita, siapa cakap? Oh dia ni, tak payahlah. Ni adik saya tahu perangai dia. Kita macam tu, tapi berbeza dengan para Nabi kita. Apa? Judgmental. Okay, baik. Alright, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak bagi tahu dekat sini, Nabi Yusuf, Nabi SAW memang betul-betul baik. Orang rapat, orang jauh kata baik, musuh kata baik, orang yang dekat dengan Nabi, dia pun kata baik. Sekarang ni pengiktirafan Yusuf baik adalah daripada musuh dia. Tadi Allah cerita dia bahasat kan, dia dendam dengan adik dia. Sekarang dia kata adik kamu main baik lah. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana. Kan dia kontradik tu. Tadi dia kata adik dia jahat, pencuri. Maksudnya Puan Syimah kata sebab dia hasad tu ada lagi. Sekarang Allah Ta'ala mengaibkan mereka. Mereka kata pada adik dia, inna naraka minal muhsinin. Kami tengok awak ni memang baik. Memang baik. Nak kata apa? Saya sebutkan, muhsin ini isim maf'ul. Dia ni baik, dia buat kebaikan, dia beri kebaikan dan dia hidup dalam kebaikan. Maksudnya segala bentuk hidup itu baik. Sebab itu dia dapat gelaran muhsinin. Okey? Okey, baik. Kemudian, maka Nabi Yusuf pun jawab, ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf menjawab, aku berlindung daripada Allah. An na'khudha. Sesungguhnya aku akan ambil illa melainkan hanya kepada man wajadna. Siapa yang aku dapati, yang kami dapati mata'ana, barang-barang kami indah padanya. Maksudnya Nabi Yusuf tak terima cadangan tersebut. Aku hanya ambil pada orang yang bersalah je. Sebab apa? Inna idzal zalimun. Sebab kami ni bukan orang yang zalim. Kalau kami hukum abang, maksudnya kami zalim kepada abang. Yang buat salah adik, yang tanggung abang. Sebab itu kita je syariat kita, anak perempuan buat salah, isteri buat salah, suami tak tanggung dosa. Kita pula, isteri buat salah, suami tanggung dosa. Seronok lah dia. Anak perempuan buat salah, ayah tanggung dosa. Seronok sungguh. Saya pun nak jadi anak perempuan. Ya, kita tak tanggung dosa. Kamu buat, kamu tanggunglah. Yang jadi salah pada ayah, kalau ayah tak menjalankan tanggungjawab, kalau dia tak tegur, isteri salah tak tegur, anak salah tak tegur, ya, itu tanggung dosa dia. Masalahnya dia tak jalankan tanggungjawab dia, baru dia berdosa. Selagi mana dia jalankan tanggungjawab dia, dia tak berdosa. Isteri buat salah belakang dia, anak perempuan buat salah belakang dia, itu tanggung sendiri-sendiri. Sebab itu Nabi Yusuf kata apa? Kami tak akan zalimi dia. Kalau dia salah, dia yang akan tanggung. Abang salah, abang tak akan tanggung. Tak ada orang boleh ganti tempat siapa-siapa pun. Cuma ibu-ibu tengok masa Allah kata apa? Man wajadna mata'ana indah. Ini perkataan yang halus daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak kata apa? Kami hanya hukum kepada perompak je. Mudah je macam tu sepatutnya. Sepatutnya ayat dia, an na'khudha, kami akan hukum illa man sarak. Siapa yang mencuri. Kan mudah. Tapi Allah kata, Nabi Yusuf kata, man wajadna mata'ana indah. Allah kata, Nabi Yusuf tak cakap adik dia pencuri. Tapi Nabi Yusuf kata, kami hanya hukum pada orang yang kami dapati, wajadna, yang ada. Yang kami dapati, mata'ana, barang kami ada padanya. Faham? Faham kan? Nabi Yusuf tak kata adik dia curi. Tapi dia kata, kami hanya hukum pada orang yang kami dapati, barang kami padanya. Dia tak ada hukum. Kalau Nabi Yusuf cakap adik dia pencuri, maka Nabi Yusuf menzalimi adiknya. Sekarang ni tak ada siapa yang dizalimi. Dan di sinilah menunjukkan kepada kita konsep keadilan. Tak ada orang yang kena hukum kalau dia tak bersalah, dan Yusuf pun tak menghukum adiknya yang tak bersalah. Dialog yang digunakan tu adalah dialog yang tepat. Kadang kita ni berhela sampai menipu. Nabi SAW dalam perang Badar, kan Nabi SAW ni naik unta dengan Abu Bakar. Nabi riki tempat. Sampai dekat satu masjid,
Kalau tuan-tuan pergi ke Badar, ada satu masjid tu namanya Masjid Al-Arish. Masjid Al-Arish ni masjid yang dikatakan tempat Nabi buat camp Badar. Nabi duduk situ, Nabi pergi round Badar nak tengok ada tak musyrikin Quraisy dah sampai. Masa Nabi SAW sampai, Nabi jumpa ada seorang lelaki tengah tunggu dekat situ. Nabi tanya dia, ada tak orang lalu dekat sini? Ada berita tak dengar cerita kafilah daripada ni? Lelaki ni kata, kamu daripada mana? Kamu daripada mana? Lelaki ni tanya. Nabi kata apa? Aku daripada mak, dia kata. Aku daripada air. Dia kata, aku daripada air. Nabi bawa helah. Nabi tak tipu. Helah itu adalah ucapan umum. Para ulama kata, kalimah mak air ni adalah merujuk kepada satu tempat yang ada air. Maksudnya Nabi sebut umum lah. Kita tak tipu, tapi kita berhelah. Dalam isu-isu macam tu, memang dibenarkan. Nabi tak tipu, Nabi tak tipu. Jadinya, begitulah dengan kaedah yang digunakan oleh ayat ini. Nabi Yusuf, dia hanya berhelah saja. Dia tak kata adik dia mencuri sampai melakukan fitnah. Tapi dia kata, kami hanya hukum orang yang kami jumpa, barang kami padanya. Itu je. Okay? Baik. Kemudian, ayat yang ke-80. Falammastai'asu minhu khalasu najiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka semua falammastai'asu. Okay, falammastai'asu. Kalimah istai'asu. Ibu-ibu perhatikan kalimah tu. Istai'asu. Kalimah istai'asu ni itu adalah kalimah yang datang daripada ya isu. Ya hamzah sin waw alif. Dia datang daripada kalimah ni. Dia datang daripada kalimah ya isu. Ya isu ni maksudnya putus asa, bukan sedih, putus asa. Putus asa dengan apa? Putus asa dengan keputusan Yusuf. Kecewa lah, kecewa. Sebab apa? Ini adalah bukan benda yang di luar kawalan dia. Dia dah janji dengan ayah dia. Dia tak nak ayah dia tak percayakan dia. Sekarang ni dia serabut. Yusuf tak boleh terima. Yusuf dah buat satu keputusan, saya hanya hukum adik je. Kamu balik. Adik tinggal dengan kami. Adik kamu akan dijadikan sebagai hamba abdi. Okay. Jadinya, bila macam tu, maka Allah Ta'ala kata, mereka ni dalam keadaan yaisu, putus asa. Tetapi kalau ibu-ibu tengok ayat itu, Allah tambah dengan huruf hamzah wasal, alif, sin dengan ta. Alif, sin dengan ta. Betul tak? Istai'asu. Dia datang daripada kalimah yaisu. Tapi bila tambah alif, sin, ta, itu bererti adanya taukid. Allah tegaskan. Dia betul-betul putus asa. Stres. Ni ayat ni nak membayangkan mereka ni betul-betul dalam keadaan tekanan. Betul-betul serabut, betul-betul dalam keadaan tekanan. Tekanan dengan keputusan Nabi Yusuf AS. Okay? Dia dalam keadaan betul-betul serabut dah. Kita tak tahu nak buat apa dah. Kemudian Allah kata apa? Khalasu najiyya. Dan mereka pun khalasu najiyya. Mereka ni pun berbisik-bisik di antara mereka. Kalimah najiyah dekat situ menunjukkan mereka ni bisik-bisik lah, bincang-bincang. Macam mana ni? Bisik lah. Ibu-ibu boleh nampak adegan ni dalam keadaan serabut, masing-masing berbincang. Macam mana? Qala kabiruhum. Kata Allah Ta'ala, maka telah berkatalah kabiruhum. Yang paling besar di antara mereka. Siapa? Abang yang paling sulung. Okay, kalimah kabiruhum tu adalah merujuk abang yang paling sulung lah. Dan abang yang paling sulung ni nampaklah kematangan dia. Dia yang cakap. Dan inilah abang yang sama yang bercakap pada peringkat awal surah Yusuf dulu. Ada orang kata, kita bunuh je lah adik. Abang dia kata apa? Tak payahlah bunuh. Kalau boleh, kita letak dalam perigi. Sama je. Kan saya sebut dulu. Kalau dia letak dalam perigi, adiknya tetap mati juga. Tetap mati. Cumanya beza dia mati dalam keadaan abang tak nampak. Satu suruh bunuh. Nampak, dahsyatlah, kejamlah kita ni bunuh adik. Seorang lagi kata, tak yalah, kita tinggal je dekat perigi. Sama juga, kalau adik tu mati juga. Cuma bezanya, tak nampak yang awak kejam. Itu syaitan, kerja syaitan. Dia suruh kita bermaksiat, tapi dia tak suruh buat terus maksiat.
Dia suruh buat benda lain tapi menjurus kepada kemaksiatan. Sama je. Sebab itu dalam hal-hal macam ni, syaitan dia sangat licik. Sangat licik. Tapi abang ni dia matang. Dia kata apa? Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, abang dia berkata, tidakkah kamu tahu bahawa sesungguhnya ayah telah berjanji dengan kita ni dengan nama Allah. Kan, mawthiqan min Allah. Kita ni berjanji dengan ayah ni bukan janji dengan ayah je. Kita berjanji dengan Allah. Dulu tentang Yusuf, ya, kita berjanji dengan ayah je. Sekarang ni tentang Bunyamin, kita berjanji dengan Allah. Okay? Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan janji kamu dengan ayah kamu tentang Nabi Yusuf AS. Falan abrahal ard. Sebab itu aku tak nak tinggalkan negeri ini. Hatta ya'dhana li abi au yahkumallahu li. Aku tak akan tinggalkan Mesir ini sehingga ayah mengizinkan aku ataupun hukum Allah telah ditetapkan kepada aku. Okey, baik. Kat sini ada dua sebab kenapa abang dia tak nak balik. Pertama, abang dia nak sampai ayah dia redha. Maksudnya ayah dia, abang ni rasa malu satu lagi dia rasa takut lah. Dah janji dengan ayah. Sekarang ni, tunggu ayah. Kalau ayah kata redha, ya, okeylah saya balik. Kenapa dia kata macam ni? Kalau ibu-ibu ingat lagi, dulu ayah dia kata apa? Nabi Yaqub kata apa? Ayah ni ikat janji dengan kamu, pastikan adik selamat. Melainkan kamu dikepung oleh musuh. Maksudnya luar daripada kawalan kamu, ayah redha. Itu takdir Allah. Jadi ada dua sebab ayah dia dah letak dah. Sebab itu dia kata apa? Kalau ayah bagi saya balik, saya balik. Kalau tak balik, ayah tak bagi balik, saya tak balik. Kenapa ayah dia tak bagi balik? Dia minta izin ayah dia. Mungkin dia beranggapan ayah dia minta siapa namanya? Abang dia yang tua ni supaya jaga adiknya yang tinggal di Mesir. Maksudnya abang dia berbuat macam ni, satu tunggu izin daripada ayah balik, satu lagi dia ambil keputusan untuk duduk di Mesir untuk perhatikan adik dia supaya dalam keadaan selamat. Okey, kalau adik dia apa-apa kan biar dia lah yang ke depan. Okey? Itu niat dia lah, itu niat daripada abang dia. Wa huwa khairul hakimin. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang sebaik-baik memutuskan satu keputusan. Okey, sebaik-baik hakim. Irji'u ila abikum. Maka 9 beradik ni pun balik kepada ayahnya di Palestin. Artinya, balik 9 orang, maka 3 dah hilang dah. Bunyamin tak ada, Yusuf tak ada, abang yang sulung pun tak ada. Yang tinggal abang nombor 2, sampailah abang yang nombor 10. Ini je yang tinggal. Lain tak ada. 3 orang tak ada. Hanya balik 9 orang. Jumpa dengan ayah. Faqulu. Maka mereka pun kata pada ayah dia, Ya abana, wahai ayah kami, Inna benaka. Sesungguhnya anak kamu, si Bunyamin ni, saraka wa ma syahidna, telah mencuri dan kami telah menjadi saksi. Illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Okey? Dan dia kata apa? Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaganya dan kami ni tak tahu perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya kami tak tahu, kami tak ada helah. Kami tak tahu sebab musabak. Kalimah ghaib dekat sini seolah-olahnya nak kata, kalau kami tahulah adik ni pencuri, daripada awal dulu kami sekali-kali tak akan bawa adik. Itu Ni nak bagi tahu, tak ada orang tahu perkara ghaib. Tak ada orang tahu perkara ghaib. Jadi adik dia, abang dia ni bagi tahu dah kat ayah dia. Okay? Kami tak tahu apa-apa pun. Sebalik-balik cerita ni kami tak tahu. Yang kami tahu, kami bawa adik curi. Kami tak tahu kalau ada tipu muslihat ke apa, tak tahu. Adik curi dan kami jadi saksi. Memang barang tu ada dalam tunggangan adik. Adik kena tangkap. Okey, sila. Okey. Tak, bukan. Bukan. Ini adalah kalimah merujuk kepada minta maaf. Saya minta maaf.
Yang ini bukan perintah. Ini perintah. Saya minta maaf. Terima kasih Puan Syima. Kalimah irji'i ini adalah kalimah fi'lul amar, perintah. Dia tak balik lagi. Ini adalah abang dia yang sulung bagi tahu dekat adik-adik yang 9 orang tu. Bukan Nabi SAW. Abang sulung kata, kamu balik jumpa ayah kamu cakap dengan ayah kamu. Maksudnya abang dia bagi cara. Okey, saya stay dekat sini sebab tunggu ayah izinkan balik. Satu lagi saya nak tengok adik Bunyamin ni. Kamu balik. Ni perintah daripada abang. Saya minta maaf minta maaf. Bukan dia dah sampai Palestin tak. Yang ini adalah perintah abang dia. Saya minta maaf. Saya terlepas. Ini adalah fi'lul amar perintah. Abang dia kata kamu balik 9 orang, bagi tahu dekat ayah, cakap bla bla bla. Adik kamu mencuri, kami jadi saksi. Okay, dan kami ni tak tahu benda-benda gaib. Cakap je macam tu terus terang. Was'alil qaryatil lati kunna fiha wal'ira allati aqbalana fiha. Dan kamu cakap juga, kalau ayah tak puas hati, ayah tanya orang kampung, orang kat sini. Semua jadi saksi. Kalau ayah tak puas hati juga, ayah tanya semua yang al-ir. Al-ir ni maksudnya kafilah yang kami datang sama-sama ni, tanya. Dia orang pun tahu juga. Tanyalah semua orang tahu cerita. Wa inna lasadiqun. Kami ni orang-orang yang benar. Maksudnya, abang dia bagi tahu cara. Buat step by step. Tinggal adik je nak buat macam mana. Itu ayat ni. Boleh. Terima kasih Puan Syima. Ada Puan Syima banyak bantu. Terima kasih. Saya terlepas pandang. Okey, baik. Jadi abang dia dah pesan dah. Inilah dialog yang mereka kena sampaikan kepada ayah mereka. Okey, ialah masing-masing dalam keadaan ketakutan ni dah runsing dah. Jadi abang dia cuba bagi penyelesaian masalah. Okey, baik. Kemudian ayat 83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Okey, jadinya mereka pun dah sampai ke Palestin, maka mereka pun bercerita. Okay, mereka pun bercerita kepada ayah dia. Ceritalah sama macam cerita abang dia lah, yang sulung tadi tu. Dia buat saja perintah seperti mana perintah abang dia. Maka Nabi Yaqub pun jawab. Nabi Yaqub kata apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya kamu saja yang tahu apa yang kamu buat. Mudah bahasa dia. Kamu saja yang tahu apa yang kamu buat. Maksudnya ayat ni sebenarnya, kalau kita dengar, kalau orang salah, dia akan rasa bersalah kan? Automatik. Saya bagi contoh macam ni. Ini selalu contoh saya sebut ke anak-anak saya lah. Kalau ada orang tak mengaku, saya minta maaf, ni bahasa ni tak elok lah. Anak-anak saya terkentut contohnya. Busuk. Tak ada orang mengaku, semua senyap. Saya pun kata, siapa terkentut, dia dapat gula-gula. Kan? Tiba-tiba ada yang mengaku. Saya ya. Saya terkentut. Dia automatik macam tu tau. Mula-mula tak mengaku. Tapi bila kita tanya, dia punya fikiran dia tu, dia tahu dia buat, dia yang rahsiakan. Bila orang cakap macam tu, automatik dia akan cakap, saya nak gula-gula. Kita, dia ni lah yang kentut. Jadi ayah dia psycho juga. Ayah dia kata apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu je yang tahu apa yang kamu buat. Senangnya, kamu tahu apa yang kamu buat. Kalau kamu rasa salah, salahlah. Kalau kamu kata betul lah. Fasabrun jamil. Aku tetap sabar dengan sebaik-baik sabar. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepada aku. Baik, ibu-ibu perhatikan. Masa Yusuf hilang, Nabi Yaqub tetap kata fasabrun jamil. Aku tetap sabar. Sekarang Bunyamin dah kena tangkap jadi hamba, ayahnya kata fasabrun jamil. Aku tetap sabar. Sedih, tapi dia kata aku tetap sabar. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Aku mengharapkan Allah mendatangkan mereka berkumpul kepada aku semua. Okey. Siapa ibu-ibu yang boleh berkongsi pandangan? Kenapa ayat ni Nabi Yaqub sebut? Asallah, aku berharap an ya'tiyani. Allah membawa mereka. Siapa 3 orang anak Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub yang hilang ni datang berkumpul dengan aku. Boleh faham tak soalan saya? Boleh faham tak? Kenapa Nabi Yaqub ni dia masih lagi percaya yang anak dia masih lagi ada? Kalau dia kata Bunyamin balik ataupun abang sulung balik, itu logik lah. Walaupun nak kata Bunyamin balik pun tak logik sebab dia dah jadi hamba dah. Dia dah bukan orang merdeka. Tapi yang dia kata sekarang semua balik. Ya, Yusuf pun balik. Yusuf tu dah tak ada dah. Lama dah. Tapi dia kata
ayyatiyani, aku berharap Allah datangkan kepada aku ni semua, anak-anak semua balik. Kenapa Nabi Yaqub kata macam tu? Kalau kita lah, anak kita dah tak balik-balik daripada kecil, kita anggap mati dah. Tapi logik ke seorang ayah kata apa? Saya naklah anak saya balik. Orang kata awak ni tak payah fikir macam ni lah. Betul tak? Kan? Sebab apa? Benda tu tak munasabah. Anak takkan balik. Tapi Yaqub kata, anak balik. Innahu huwal alimul hakim. Dia kata, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan yang maha bijaksana. Kenapa dia kata macam tu? Dia Nabi ni. Okey, hampir-hampir dah. Sebenarnya, dia cakap macam ni kerana takwil mimpi anak dia Yusuf daripada kecil tu belum tertunai lagi. Kan Yusuf pernah cerita dulu, ada 12 bintang sujud pada dia. Takwil tu tak tertunai lagi. Jadi dia tahu benda tu Yusuf ada lagi. Sebab itu dia kata apa? Aku nak semua anak dia balik dan Allah maha mengetahui. Allah Tuhan yang maha bijaksana. Itu clue dia. Dia bukan main sekat jarang, bukan dia tak percaya pada takdir, tak. Tapi dia tahu janji Allah tu. Sebab itu dia kata fasabrun jamil. Aku sedih tapi aku tetap sabar. Sebab apa? Ini adalah ketentuan Allah. Mungkin ini jalan yang Allah Taala telah tentukan. Sebab Yusuf punya takwil mimpi dulu tu tak tertunai lagi. Okey? Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal khuzni fahuwa kadhim. Kata Allah Subhanahu wa taala wa tawalla anhum. Dan Yaqub berpaling daripada anak-anak dia dan dia berkata, ya asafa ala Yusuf. Aku ni betul-betul duka citalah kerana Yusuf. Nabi Yaqub ni tercakap tau. Nabi Yaqub tercakap. Tadi dia kata aku nak semua balik. Tiba-tiba dia cakap, aku duka cita dengan kehilangan Yusuf. Mak ataupun ayah ni biasalah kan, dia akan kenang-kenang anak-anak dia yang dah lama tak balik, dia akan sebut. Dan biasalah anak-anak yang dekat ni akan kecil hati. Kita depan mata ni tak diraikan, yang jauh-jauh tu yang diraikan. Itu biasa tuan-tuan. Ini psikologi memanglah. Kita mungkin yang dah sampai ke peringkat itu, anak-anak macam tu, mungkin kita pun mengalami benda yang sama. Bukan kita tak raikan yang dekat-dekat ni, tapi rindu pada yang jauh tu tetap ada. Jadi dia kata macam tu, ya asafa ala Yusuf. Aku duka cita dengan Yusuf ni. Wa biyaddat ainahu, dan putih mata dia. Kerana sedih tu sampai menjejaskan kesihatan dia. Sampai rosak mata dia. Ada yang kata kalimah wa biyaddat ni maksudnya sampai buta. Ada yang kata dia jadi samar-samar mata dia. Okey, maksudnya dah tak nampak dah. Okey, mungkin dia nampak tapi tak berapa terang. Minal huzn. Kerana apa? Kerana terlalu sedih. Dia kata saya duka cita dengan Yusuf ni sebab kehilangan Yusuf sampai dia menjejaskan kesihatan dia. Fahuwa kadhim. Allah kata apa? Dan dia ni adalah kadhim. Ibu-ibu perhatikan kalimah kadhim. Kadhim ni dia nak tunjukkan, kalau tengok pada terjemahan ibu-ibu apa? Kalimah kadhim tu ayat yang ke-84. Puan Shimanya terjemahan apa? Kadhim ayat 84 ujung kali. Dia adalah mengundang marah. Okey. Marah yang telah dalam hati. Okey. Baik, kalimah kadhim ni dia adalah kalimah menahan nafas. Dia datang daripada kalimah kazama. Kazama ni iaitu orang yang tahan nafas. Dia tahan nafas. Cuba ibu-ibu tahan nafas. Tahan. Kita rasa apa? Sesak. Kita akan rasa macam berat dada ni. Allah nak bayangkan keadaan Yaqub ni setelah kehilangan Yusuf dan kehilangan Yaqub ni, kehilangan Bunyamin dan anak yang sulung tu, Allah kata dia ni kazim. Fahuwa kazim. Dia ni berada dalam keadaan berat jantung dia, dada dia berat. Dia rasa sesak nafas dah. Sebab apa? Tertahan-tahan emosi dia. Dia tak lepas. Boleh tak? Kesedihan, dia punya kerinduan, dia punya perasaan dia, Allah nak kumpulkan perkataan tu, Allah kata dia kazim, macam orang tahan nafas. Kita tahan nafas. Kita nak tak boleh dah. Habis mencungak-cungak dah. Kita nak cakap apa tak boleh sebab kita menahan. Benda terlalu berat bagi seseorang. Okay? Yang itu yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Disebabkan dia keadaan macam tu, maka Yaqub pun bercakap. Barulah datang ayat yang ke-85.
Bila dia rasa sesak sangat, berat sangat, dia kata apa? Qalu. Kata kata adik-beradik Yusuf ni, dia kata wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takunu haradan au takunu minal halikin. Anak-anak ni melenting lah. Kenapa ayah duk cerita lagi tentang Yusuf? Kan dah tak ada dah, lama dah. Sebab pada fikiran dia, Yusuf dah mati dah. Okay? Apa nak cerita lagi? Dia pun kata, tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan. Dia kata, engkau ni, ayah ingat tentang Yusuf ni sampai haradan. Sampai kamu ni menghidapi penyakit. Okey, kalimah haradan, harada tu, haradan ni adalah menunjukkan adalah sesuatu yang tak penting. Okey? Dan kalimah haradan ni orang Arab akan guna benda yang tak penting waktu-waktu kematian. Oh, pelik kan kalimah ni. Bila orang nak mati, semua benda tak penting. Betul tak? Bila orang nak mati, semua benda tak penting sebenarnya. Semua benda tak penting. Yang penting adalah menghadapi sakaratul maut. Jadi anak dia kata apa? Ayah, Yusuf tu tak penting dah. Ayah ingat dia menambah lagi kesakitan ayah. Menambahkan lagi berat ayah ni. Buat apa ayah pening-pening? Ini kita boleh nampak dialog ni sebenarnya kurang ajar lah. Seorang anak tergamak cakap macam tu dekat ayah yang dalam keadaan dah tua dah. Sepatutnya dari sudut psikologi, anak kena faham. Ayah tu bukan dia nak cakap macam tu, tapi sebabkan dia rindu, tua dah. Dan salah tu adalah salah kamu. Kan? Tapi inilah rencam dalam rumah tangga kan. Keadaan ayah macam ni, anak macam ni. Bila kita baca, kita akan rasa apa? Kalau keluarga Nabi pun macam ni, kitanya keluarga biasa sangatlah. Ni keluarga Nabi ni. Yaqub Nabi, Ishak Nabi, Ibrahim pun Nabi. Ni keluarga ni, keluarga Nabi ni. Kalau keluarga Nabi pun keadaan macam ni, anak cakap macam ni, ayah kata macam ni, kita ni, anak kita kata macam ni, itu biasalah. Ini rencam rumah tangga. Ahli keluarga kita memang macam tu. Jadi dia kata, ayah buat apa ingat sangat ayah sampai susah-susah. Au takuna minal halikin. Ataupun ayah ingat Yusuf ni sampai merosakkan ayah. Okay? Akan memusnahkan ayah ni. Qala innama ashku bathi. Saya berhenti kat sini tuan-tuan. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Yaqub pun kata, sesungguhnya aku ni innama ashku, aku serahkan kepada Allah bathi. Bathi ni kalau ikut perkataan dia, sekejap saya cakap. Okey, bathi ni sebenarnya dia adalah merujuk kepada kesedihan yang terlalu sedih. Kesedihan yang dipendamkan. Okay, daripada lubuk hati tu. Itu bathi. Dia kata aku serahkanlah kesedihan aku. Sebab sedih dalam bahasa Arab adalah huzun. Zainun. Huzun. Itu sedih. Itu kalau ibu-ibu tengok kalimah sebelah tu. Bathi wa huzni. Okay? Sedih, duka cita itu kalimah huzun. Kalau ibu tengok kalimah tu, bathi wa huzni. Huzni tu maksudnya duka cita, sedih. Bathi tu, Allah sebut, bathi wa huzni. Bathi tu nak kata, ini perasaan yang aku pendam lama dah. Aku serahlah pada Allah Ta'ala. Rasa marah ke, rasa sedih ke, rasa duka cita yang aku pendam tu, dan kesedihan tu aku serah pada Allah Ta'ala. Ilallah. Wa'lamu minallah ma la ta'lamun. Dan ketahui, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya Nabi Yaqub ni dia tahu anak tu hidup lagi. Dia cakap tentang Yusuf tu, yang dia sedih tentang Yusuf tu bukan sebab dia tolak takdir, bukan dia ni tak apa orang kata istilah kita tak apa, kan ada orang ni kadang dia meratap tu anak dia saya tak mati, dia macam tak percaya pada takdir, dia tak boleh terima hakikat. Bukan. Tapi dia kata apa? Aku tahu apa yang datang daripada Allah yang kamu tak tahu. Artinya kerana takwil mimpi anaknya tu tak tertunai lagi, dia masih berharap dan bersangka baik dengan Allah, anaknya tu masih lagi hidup. Okay, kita berhenti pada ayat 86. Ayat berikut ni ibu-ibu akan jumpa lagi banyak lagi cerita dan kita dah berada fasa akhir. Lepas ni cerita macam mana anak-anak Yaqub ni jumpa Nabi Yusuf.
Okay, macam mana anak-anak Nabi Yaqub jumpa Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf gunakan teknik yang paling terbaik. Dia nak counter abang-abang dia dan dia mulalah, kita kata, dia dedahkan dirinya yang sebenar. Nah, dia tunjukkan dan dia gunakan kaedah yang paling terbaik dan itu pengajaran kita lah. Dan kita akan kata, Yusuf, awak memang muhsinin. Macam tu. Kita akan sampai tahap kita kata, memang dia ni terbaik. Dan Nabi SAW pun mengiktiraf, Nabi Yusuf adalah muhsinin. Ini pengajaran lain kepada kita semua. Kita ada masalah, ialah masalah keluarga ibu-ibu dengan masalah orang lain. Kita boleh cakap dengan orang lain. Kita boleh convince orang lain. Tapi kita tak boleh convince adik-beradik kita. Betul tak? Benda yang paling susah dalam hidup ni, nak cakap dengan mak ayah, nak cakap dengan adik-beradik, benda yang mereka salah. Kita tak fikir habis dah. Orang lain kita boleh cakap, awak ni. Tapi untuk adik-beradik susah. Sebab apa? Dia ada pertalian tu kan. Dia ada perhubungan. Perhubungan tu yang mungkin dia jadi border lah. Dia tak sama macam kita cakap dengan orang lain, kita menasihati orang lain. Dia tak sama dengan adik-beradik kita. Dan inilah Allah Ta'ala tunjukkan. Yusuf ni, dia punya masalah dengan adik-beradik dia. Okay? Dan ni kita boleh nampak. Kalau kita ada kawan khianat, pengajaran dia pada Nabi Isa AS. Kalau kita ada adik-beradik khianat, kita boleh belajar daripada Nabi Yusuf AS. Kan? Ni pengajaran pengajaran kita boleh lihat. Cari orang ketiga, betul? Kadang-kadang bila ada berlaku perceraian pun orang macam, kenapa tak boleh selesaikan? Dia bukan isu tu. Kita tak tahu isu yang benda tu benda yang tak boleh nak cakap kan. Dia hati ke hati tu susah. Benda tu sangat konflik benda yang tak boleh nak ni. Lepas tu kena ada orang ketiga yang tolong deal, tolong berbincang. Okey? Baik, tapi Yusuf dia mainkan peranan dia. Dan kita akan tengoklah, memang Allah Ta'ala angkatlah Yusuf ni sebaik-baik pengajaran kepada Nabi SAW. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.